Alright, Assalamualaikum semua. So, saya akan cuba share apa yang saya tahulah berdasarkan saya punya pengalaman dan saya punya pengetahuan lah. So, macam yang semua tahu, market kita baru-baru ni dia agak mencabar. So, saya tak pastilah ada tak yang berjaya buat profit lebih daripada 10% minggu lepas. Sekadar nak tengok lah. Siapa ada cuba jawab ada. Oh, tak ada. Tak ada tu petanda apa ni, kita punya market kita agak teruk lah juga baru-baru ni. So saya akan start dengan saya punya market outlook. Kita start dengan basically dengan global lah. Sebab apa kita nak start dengan global? Sebab basically global ni dia adalah leader kepada petunjuk ekonomi dunia lah. So apa yang jadi dekat global ni, kebiasaannya Malaysia akan dapat dia punya tempias. So apa-apa pun kita cuba tengok global ini, orang kata top down approach lah. First kita tengok cuaca dunia, kemudian baru kita tengok cuaca lokal kita, which is Malaysia. So kalau tengok global, first kita tengok Dow Jones. Dow Jones ni adalah 30 company gergasi yang terbesar dekat US lah. So basically sebagai penunjuk dunia. So kita tengok dia daripada ini weekly daripada March sampai ke Jun 2021 dia uptrend. Dia uptrend sampai Jun 2021 and dia cuba rebound masuk bulan Ogos baru-baru ni, and dia patah trend, and which is patah trend ni kita tahulah yang mana kemungkinan ada sign of trend reversal lah. Mungkin dia nak ke bawah, mungkin dia nak sideways. So kita nampak kat sini dia rebound balik dekat dia punya previous support. Dia dah berjaya balik memecahkan high yang sebelumnya and membuat new high. Dapat screen. So sekarang ni ada masalah ke? Tak ada. Cikgu tanya ada siapa tak dapat screen. Alright. So sekarang ni dia tengah basically in overall kita nampak dia tengah sideways lah, and baru-baru ni minggu lepas dia buat satu Morobuzu yang agak strong kat sini lah. Dia naik 4%. So in overall Dow Jones okay. So kita pergi kepada next S&P 500. S&P 500 ni adalah 500 syarikat yang market cap dia terbesar dekat US. So kalau baca Dow Jones tadi 30 je, mungkin sikit sangat. So kita tengok S&P 500 banyak sikit, 500 company lah. So dekat sini pun kita nampak dia membuat uptrend yang berterusan sampai kepada September 2021, and masa ni dia pecah trend. Dia pecah trend, basically akan ada berlaku sign of reversal lah dekat situ. And kita nampak dia rebound balik dekat dia punya previous RBS kat sini. Dia berjaya membuat new high, pecah previous high dia. And dia landing balik, dan dia basically kat sini dia membuat a new trend channel lah. So kat sini tengok first uptrend dia dah pecah, and now dia tengah buat a new trend line kat sini. So kita jangkakan kalau dia kuat, dia dapat pecahkan previous high dia sebelum ni, dia kemungkinan dia boleh mungkin dia naik, dia masuk balik kepada zone uptrend dia yang pertama ni, zone 1 lah saya panggil, ataupun dia meneruskan kenaikan dalam zone 2 ni lah, dan teruskan uptrend. So S&P 500 nampaknya okay. So untuk Nasdaq indeks teknologi pun sama, dia punya trend dia sama macam S&P 500 dan Dow Jones. Dia naik and kemudian dia pecah. Dia pecah balik dia punya previous high, dia buat new high, and sekarang ni dia membuat a new trend line yang baru lah. Dia buat new trend line yang baru, confirmation lah, sebab kita dah ada 2 point kat sini. So last Friday dia dah membuat satu Morobuzu juga kat sini. So kemungkinan dia akan bermain dekat dalam trend line ni untuk meneruskan uptrend, ataupun mungkin dia boleh pecah balik trend line dia zone 1 dia yang pertama dulu, and dia naik kat sini, ataupun kalau dia tak tahan mungkin dia akan pecah balik dia punya support kat sini lah. So we don't know lah, kita trade based on price action. So next kita tengok VIX, Volatility Index. Yang VIX ni actually dia macam mengukur tahap ketakutan pelabur lah. So kalau lagi naik ni maksudnya pelabur lagi takut lah. So kita tak nak dia naik ni. Kita nak dia, basically kita nak dia kat bawah. Kalau siapa yang biasa tengok dekat saham, tak silap kan dia ada fear, macam tu lah. So dekat sini kita nampak 2 minggu yang lepas, kita nampak pelabur dia agak takut lah sebab ada sebatang Morobuzu keluar kat sini. Ini kemungkinan due to Omicron punya isu. Dan last week kita nampak dia dah keluarkan sebatang Morobuzu bearish kat sini, yang mana pelabur kat sini kita nampak dia punya ketakutan dia tu dah hilang. Sebab apa? Sebab Omicron ni
based on recent data yang terbaru ni, kita nampak banyak CEO vaksin dia dah keluarkan statement lah mengatakan yang Omicron ni dia macam tak berbahaya lah, tapi still uncertain lah. Maksudnya data kita masih tak cukup, tapi latest data kita dapat nampak macam dia tak berapa nak membahaya. That's why pelabur semua dapat that news. Pelabur mula masuk balik ke dalam pasaran and ketakutan tu dah berkurang balik. So VIX ni okay. So sekadar kita tengok indeks-indeks untuk negara-negara yang lain, nak tengok apa yang jadilah. Kita nampak Hang Seng tengah downtrend. Kita nampak Shanghai sideways. Kita nampak Nikkei Japan sideways. Korea pun kita nampak tengah sideways. Uptrend dan sideways lah. Ni semua Taiwan pun sideways juga dekat atas ni. Dia cuba nak pecahkan dia punya resistance dia. Okay, so dekat sini kalau kita dapat perhatikan lah apa yang terjadi dekat cuaca dunia kita lah. Kalau tengok dekat Japan, Shanghai, Hang Seng semua kan. Pelabur semua di dalam mood berhati-hati lah basically. Sebab kebanyakannya semua tengah sideways. Even S&P 500, Dow Jones pun dia macam baru nak start recovering. Sebelum ni kita dah nak start recovering dah, tapi ada new issue Omicron which is semua jatuh balik. And now once that Omicron tu dia macam ada bagi sedikit kelegaan, so dia nak recovering balik, dia nak go balik. So dalam tiga kata lain kita ni dalam keadaan berhati-hati. So dia sama ada nak ke atas ataupun nak ke bawah, masing-masing trade dalam keadaan berhati-hati. So saya boleh simpulkan global kita ni dalam keadaan recovering, which is berhati-hati lah, semua tengah accumulate balik. So kalau katakanlah kalau Omicron ni datang balik, ada data yang certain yang mengatakan mungkin dia berbahaya, kemungkinan semua-semuanya kenaikan untuk recovery ni akan jatuh balik. So macam last Friday kita boleh tengok lah dekat Finviz kita boleh nampak ratanya hijau. Ya, ini recovering lah. S&P 500 tadi. Ini kalau kita nak tengok secara overall lah, macam cantik sikit kan. Kita nampak hari Jumaat semua hijau. Kebanyakannya hijau lah. So nampaklah kelagaan kepada pelabur-pelabur yang mungkin dia dah datang balik keyakinan untuk mula melabur lah. Dan baru-baru ni pun ada beberapa data yang dikeluarkan lah, tapi saya tak sempat nak study and nak tengok sebab saya pun agak busy baru-baru ni. So cuaca okey, sekejap kita tulis note sikit lah. Global recovering ataupun accumulation lah. Alright. So next kita tengok commodities. Commodities kita start dengan Brent oil. Brent oil weekly dia tengah bertahan dekat atas dia punya support yang kuat, which is sebelum ni resistance RBS dekat $70. So last week $70 ni dia dah berjaya break ada previous candle lah, engulfing. So sekarang ni kita nampak dia dah pecah trend line 2 minggu yang lepas. Sekarang ni dia cuba masuk balik ke dalam trend line dia untuk meneruskan kenaikan lah. And Brent ni kalau nak lebih keyakinan sebenarnya kita tunggu dia break 80 lah. Break 80 baru kita boleh tengok lah untuk minyak. Selagi kalau dia tak break 80 ni mungkin dia akan berlegar dalam kawasan ni. Itu untuk Brent. So next kita tengok lumber. Commodities lumber agak padu Kita boleh nampak kenaikan demi kenaikan untuk turut lah. Ini dia naik, dia pull back sekejap. Last week memang solid Marubozu. So lumber memang boleh diperhatikan. Untuk gold kita nampak dia tengah accumulate lah. Dia accumulate dalam this triangle lah, pendant kita panggil ni. So dia pun tengah duduk di atas satu strong support yang kuat, which is this one is strong support. So gold pun okay, tengah accumulate. Kemudian kita ada apa lagi commodities besi kita tengok iron ore. Iron ore lepas dia dah buat kenaikan berterusan, kemudian dia jatuh. Sekarang ni dia tengah nak reversal kat sini. Dia dah pecah dia punya previous support jadi SBR lah. So sekarang ni tengah test RBS lah untuk iron ore. Iron ore ni dia punya raw material dia. Kalau steel kebiasaan sama lah dia punya chart. Alamak, tak nak buka.
So besi boleh diperhatikan sebab kalau kita tengok cat dia cantik lah. Okay, tak apa, dia tak nak buka. So commodities Commodities kita nampak brand tunggu $80. Besi okey dia tengah recovery, tengah rebound lah. Lumber stok pakai kayu lah. Lumber ni saya cakap okey lah. Dia tengah apa ni? Tengah rally sekarang. Macam gold dia tengah accumulate. Right. So kenapa kita kena tengok commodities ni? Sebab basically stok-stoknya ada kaitan dengan commodities, dia akan follow dengan price commoditiesnya sekarang lah. Macam minyak. Kalau minyak jatuh, stok-stok kita minyak akan jatuh. Kalau kayu jatuh, stok-stok kayu kita kemungkinan pun akan jatuh sebab harga perniagaan dia orang tu bergantung kepada harga komoditi sekarang. So next kita pergi kepada indeks Malaysia FBN KLCI. So FBN KLCI kita sekadar tengok, kalau ikutkan daripada 2009 lah ni, kalau tengok kan dia memang patuh kepada trendline dia. Sehinggalah satu masa 2014 dia pecah, dia membuat satu support dekat 1600 yang mana dia punya previous RBS lah dekat sini. 1600 ni boleh katakan psychological number. Kemudian dia sideway, dia cuba memecahkan dia punya previous high dia, tak lepas. Kemudian dia jatuh and dia membuat satu downtrend line channel dekat sini. And dia cuba bertahan dekat 1600 tapi tak dapat bertahan. So dan dia terus jatuh sebab time ni COVID berlaku. So once COVID berlaku ni dia recovering, dia naik, dia masuk balik kepada dia cuba memecahkan psychological number dia which is 1500 and then dia berjaya pecahkan juga 1600 dia which is dia punya resistance yang terkuat kat sini. Dan kemudian dia jatuh balik, cuba bertahan kat 1600, tak bertahan, dia jatuh. Sekarang ni lepas tu dia try rebound dekat 1500 which is support yang kuat, dia dapat berjaya rebound, tak dapat lepas 1600, jatuh, dia cuba lagi 1600, tak lepas lagi, kemudian dia jatuh lagi. So sekarang ni kalau in picture yang besar dah pecah 1500, even this pendant pun dah pecah jugalah. So ke mana nak pergi? Kemungkinan dia akan pergi kepada 1460 lah, 1460. So nobody's know lah, kita just wait for the price action. Kalau nak untuk kita anticipate, mungkin kita boleh tunggu dia break 1500 dulu lah. 1500 kata apa, hati kita lagi tenang sikit. Kalau kita nak anticipate in the market lah. So in overall, kalau kita boleh nampak sebenarnya KLCI kita tengah sideway. Kalau apa yang kita dah belajar, basically kita kena kalau kita nak masuk juga dalam market, kita kena sharp entry and sharp exit lah. Sebab sideway kan, kita masuk equal low, kita jual kat equal high. Sebab dia bukan dalam teritori uptrend sekarang ni, dia dalam sideway. So kalau you nak swing, mungkin senanglah nak achieve tu susah sikit mungkin. Tapi kalau you nak trade untuk short term, sangat sesuai lah untuk sekarang ni. Dikala market tengah, saya boleh katakan bearish sebab dah pecah. Triangle dah pecah, strong support 1500 dah pecah. Tapi kalau minggu depan mungkin dia masuk balik, ada confirmation of candle, mungkin minggu lagi satu kita boleh perhatikan lah untuk kita anticipate untuk masuk dalam ranging sideway ni lah untuk trade. So trading strategy, sekejap KLCI dulu lah. So KLCI ni apa yang berlaku KLCI, sekejap saya tulis KLCI KLCI saya boleh katakan bearish lah. Bearish. Kenapa kita punya KLCI bearish actually kita punya ini, kalau sekadar kita nak tahu lah apa yang berlaku kat luar sana on the sentiment, kita ada Omicron punya isu, kemudian kita ada cukai makmur. Kemudian sekarang ni quarter report yang mana company yang dia tak membuatkan dia punya quarter report yang tak berapa baik, berimpact pada that company. That's why kita nampak banyak merah-merah kan. So QR and saya boleh katakan politik pun sama jugalah.
So kita ada 4 sentimen lah kat sini. Kita ada Omicron, cukai makmur, QR politik dan juga politik. So market try to absorb lah. Kita punya market try to absorb ke-4 sentimen ni, yang mana untuk KSI nak naik balik, saya punya pendapat semata-mata lah. Untuk dia nak naik balik, dia perlukan satu catalyst yang sangat kuat lah. Catalyst yang sangat kuat. So sekarang ni kita tak nampak lagi lah mungkin apa-apa catalyst. Sebab sekarang ni yang kita nampak semua negatif lah. Kita nampak politik kita tak berapa okey. Omicron yang masih uncertain, kita tak tahu okey tak okey. Lepas tu cukai makmur yang baru diperkenalkan. So pelabur-pelabur yang tak suka mungkin dah keluar. Yang masih nak masuk juga, sekarang ni market try to absorb lah. Dia market pricing discount everything kan. So market try to absorb. Cuma kita tak nampak lagi yang mana market ni nak ke atas. So mungkin dia akan range atau dia mungkin nak ke bawah lagi. So that's why trading strategi kita basically trading dengan semua input data yang kita tahu, yang kita nampak. Basically see money take money je lah. See money take money ni you masuk, you nampak duit you keluar. You masuk you nampak duit you keluar. And reduce capital. And jangan, kalau macam sebelum ni mungkin you masuk dengan modal RM10,000, sekarang you cuba reducekan kepada mungkin 50%, RM5,000 saja ataupun 70% saja, RM7,000 saja, sebab market kita sangat bearish lah. Kita kita sebab kita cuba nak lawan ombak ke sini lah. So kita nak lawan arus sekarang ni. So nak lawan arus agak-agak struggle. So you kena tengok betul-betul you punya risk lah. So reduce the capital and see money take money saja. Sehingga ada satu catalyst yang kuat yang dapat lonjakkan balik KSI ni ke atas lah. So itu KSI. And satu lagi catalyst sebenarnya kita ada window dressing lah. Window dressing ni untuk siapa yang mungkin tak pernah dengar lah. Window dressing ni basically kalau dalam Malaysia kita ada fund manager kan. Kita ada unit trust, orang-orang yang menguruskan dana-dana keuangan yang besar. So orang-orang ni basically dia nak kena keluarkan satu report kepada klien-klien dia. Sebab klien ni melabur dengan dia, menggunakan dia as a fund manager kan. So dia nak keluarkan report. So kalau kata klien dia sekarang ni dia punya profit dia punya yearly profit dia mungkin 3% kan. So kat sini fund manager ni dia take the role, dia cuba nak naikkan profit tu dengan apa? Dengan penghujung tahun 2012 ni. Sebab basically cut off dia adalah end of year lah, 31 Disember ni dia akan cut off lah, dia akan keluarkan report pada klien-klien dia, bagi tahu okey you dapat 5% kan. You dapat 3%. So kalau kata portfolio dia tengah merah ataupun keuntungan tu sangat sikit 2% kan. So nanti pelabur-pelabur mungkin akan lari, pelabur yang melabur dengan dia lah akan lari. So apa dia buat? Itu yang kita kenal sebagai window dressing lah, dia akan naikkan harga tu. Pada akhir tahun ni selalu orang panggil magic show lah, 30-31 ni akan ada magic show lah. Tiba-tiba banyak kita tengok saham-saham yang tiba-tiba buat spike. Elok-elok klien tu kalau dalam portfolio dia kita nampak 3%, bila end of this year ni bila dia keluarkan report nampak 10%. Barat masa 1 bulan tu dia gap down balik tau. So dia sekadar nak cantikkan report, dia nak bagi pelabur-pelabur tu nampak wah baloi aku dalam ni kalau ada fund manager saya minta maaf lah kalau saya cakap salah kan. So macam itulah dia punya konsep dia cakap wah bagus juga aku melabur ni. So pelabur-pelabur ni dia akan melabur lebih. Dia akan inject lagi more money lah sebab okey aku dapat 10% something like that lah. Itu adalah kita panggil window dressing lah. Sekejap saya tengok contoh. Ini pun saya ingat yang ni je lah sebab saya pernah terbaca satu artikel tu. So dia bagi contoh yang ni. So sekadar nak bagi gambaran kat semua. Dia boleh nampak 1 hour 29 Disember Yang ni 30 dengan 31 tak silap Sabtu Ahad lah. So 29 Disember hari terakhir dagangan 4.30 petang. Dia buat kenaikan sebanyak 23%. This is the window dressing lah. So once dia tutup kat sini, end of this year, fund manager ni akan keluarkan report lah, dia bagi tahu lah yang saham dia ditutup pada harga RM1.5 kan. So pelabur-pelabur dia akan nampak kenaikan yang sangat banyak lah dalam dia punya portfolio. So dia akan buat apa? Dia akan tambah lagi money untuk melabur dalam masa hadapan. So ini basically kerja-kerja fund manager lah. So kita as a trader, kita boleh ambil kesempatan di atas apa ni window dressing ni. Tapi you kena pantas lah sebab window dressing ni biasa berlaku petang-petang 4.30 pada hujung tahun lah. So back to KLCI, bearish. Kalau daily pun kita nampak 1 year sideway sangat sideway lah. Cuma kalau mungkin ada dari kita macam
macam uncertain lah, macam habis tu kat mana nak masuk, nak anticipate kan, nak tengok apa kan. So mungkin you boleh juga pakai indicator RSI lah. Kalau you perasan kat sini saya highlightkan ni level 50 tau. Sekejap saya tutup dulu saya punya EMA. Kalau you perasan macam kita biasa dengar RSI ni orang kata kalau more than 50 is uptrend lah, sebab dia measure average gain dengan average loss tau. So kalau tengok dekat sini, setiap kali dia masuk 50 territory dia akan naik tau. 50. Sini 50 baru dia akan naik. So kat sini 50 KSI naik So dekat sini 50 KSI naik. So kalau siapa yang nak mungkin dia tak berapa nak tahu ataupun tak berapa nak certain, macam saya pun tak berapa nak certain juga macam mana ni, betul ke lepas 1500 ni boleh pergi okey kan. So you tunggu dia masuk territory 50 RSI 50 lah. Once dia masuk 50 insyaAllah mungkin dia akan buat satu wave lah kat sini. So ini boleh jadikan sebagai panduan untuk KSI kita. So tadi KSI bearish, trading strategi kita see money take money and reduce the capital lah. So kita move kepada ada satu lagi pada nak share lah, market participant Kalau you perasan market participant, sebenarnya data ni data sebulan je. Kalau ada panjang lagi ni lagi nampak lah actually. Kita boleh nampak yang mana kita punya pelabur-pelabur luar kita macam Vanguard, siapa lagi BlackRock kan. Semua dah keluar. Pelabur-pelabur luar foreign ni semua dah keluar. Semua dah keluar, that's why kita nampak agak bearish. So sama juga dengan local institusi kita. Sebenarnya kalau kat bawah ni ada panjang lagi, kita akan nampak series of merah tau. Merah masuk pun sikit, merah. And baru-baru ni saya macam nampak macam pelabur-pelabur ni dia macam baru nak start masuk lah. Dia baru nak start masuk. Mungkin lepas dia dah dapat relief daripada news untuk Micron tu yang mengatakan dia tak berapa bahaya. Mungkin pelabur-pelabur ni dia start collect. Saya tak pastilah sama ada ini dia just collect ataupun dia nak push the market lah. Tapi still tak ada confirmation lagi yang mana mengatakan local institusi kita dia nak masuk into the market. And yang kalau kita perasan sebenarnya yang memeriahkan market kita sebenarnya retailer saja. So retailer ni macam kita jenisnya seorang yang kuat emosi. Jadi macam profit sikit TP kan, rugi sikit jual. So that's why susah kalau kita nak swing jauh, nak target 100% 200% waktu sekarang ni memang susah sebab retailer yang berada, yang memeriahkan market sekarang ni. Which is macam, yalah untung sikit je, rugi sikit, panic sikit jualan. So that's why kita punya KSI dia sideways lah, macam tu lah. So, dia follow emosi pelabur kita, local retailer kita. So untuk kita nak naikkan kita punya KSI ni betul-betul, so kita perlukan pelabur daripada luar dan local institusi kita lah untuk masuk, untuk join the crowd. So kalau dua-dua ni hijau, dia orang dah start masuk, insyaAllah KSI memang boleh pergi jauh lah. So ini market participant lah basically. Sekadar kita nak tahu who's in the market lah, ada Jerome ke, ada retailer ke. So in conclusion ada retailer saja. So retailer, that's why kita kena see money take money saja, sebab itu basically perangai retailer lah. Nampak duit jual. Macam tu. So next kita bagi pada sektorialnya index. Sektorial punya index consumer consumer weekly, dia sekarang ni dia dulu dia dalam territory downtrend, dia dapat pecah, kemudian dia break the downtrend line ni pada December 2020 lah, akhir hujung tahun. Sekarang ni dia tengah buat downtrend channel lah. Downtrend channel, and sekarang ni ngam-ngam dia duduk dekat strong support dia, which is strong support strong support dekat 568 lah, 5 something like that lah, 568. So kemungkinan dia confluence lah kat sini, orang kata dekat strong support, kemudian downtrend channel dia, and kalau kita follow channel ni kita nampak mungkin dia akan pergi ke sini, mungkin lah sebab dia confluence dengan dia duduk dekat dia punya strong support dia. So consumer, orang kata saya boleh katakan boleh diperhatikan, consumer boleh diperhatikan, tapi berhati-hati sebab kalau kata dia tak jadi ni, sesuatu berlaku, ada sentimen yang tak okey, tak bagus, dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh, mungkin akan capai sampai tahap ni lah. Merahkan sikit. Ini COVID nya level lah, tak mungkin lah kot. Kecuali kalau lockdown baru mungkin lah. So kalau kata tak dapat nak kuat kat sini, dia akan jatuh. So minggu depan penentu lah, minggu depan wait for a confirmation candle kat sini. Mungkin ada satu Morobozu yang makan 1 ataupun 2 candle ni. So baru kita boleh dapat confirmation mengatakan dia nak pergi ke atas. So kita boleh anticipate untuk satu wave kat sini. So saya orange lah, maksudnya berhati-hati. Teknologi kalau kita tengok daripada March 2020, daripada COVID
dia membuat uptrend yang cantik and dia rebound pada dia punya trendline, dia very respect. Kemudian sekarang dia tengah berlega-lega dekat dia punya trendline ni. So kalau tengok candle last ni untuk weekly, dia pegang sikit je kat sini sebab saya ada pernah saya ada follow satu talk tu lah. Dekat free je kat Facebook, Haji Zainal, antara orang yang terkenal kat bursa lah. Dia kata trendline ni sangat kuat kalau kita nak tengok dekat weekly time frame lah. So ni weekly time frame, and dia kata kalau selagi candle tu ada pegang trendline tu, dia kira okay, kira valid lah. Tapi once dia dah tak pegang langsung, dia dah tak touch langsung, maksudnya you exit lah. So sekarang ni teknologi dia tengah telur di hujung tanduk lah. Dia tengah cuba capai trendline dia ni. So kalau kata dia dapat balik naik trendline dia, mungkin dia akan pecahkan trendline ni and dia akan meneruskan uptrend. Tapi kalau dia tak berjaya bertahan, mungkin dia akan test RBS dia dulu. So saya orankan ni, mood berhati-hati untuk teknologi. And kalau tengok RSI pun nampak ada divergent kat sini. So mungkin exhausted. Cuma dia nak jatuh sampai mana tak pasti. So teknologi boleh diperhatikan tapi berhati-hati. Wait for candle confirmation lah. Kalau nak masuk mungkin kat sini lah cantik lah sebab ni RBS yang sangat kuat lah. Tunggu dia jatuh tu lah. So next plantation downtrend and dia respect juga kat trendline besar dia ni. Masa COVID dia rebound dekat sini. Kemudian masa Julai dia rebound juga kat trendline dia, maksudnya dia very respect to the trendline. And kalau nampak dekat sini dia macam nak buat formation of uptrend lah sebab dia dah buat 3 point actually kat sini. So dia macam nak jadi uptrend tapi dia still dalam territory downtrend lah kalau kita tengok dari bigger time frame. So tak apa, kita buka 1 year. Okay, 1 year nampak uptrend So dia consolidate, dia pecah. So dia consolidate, mungkin dia nak buat higher low kat sini, mungkin dia boleh naik pecah lah. Cuma zone 6,500 ni dengan 6,700 ni adalah zone zone supply and demand lah. Supply and demand lah. So you boleh masuk. Kat sini kita boleh perhatikan ataupun kalau nak lagi selamat biar dia masuk dulu zone 6,500 ni. And dia nak berlega-lega dalamnya ataupun dia nak pecah, tapi kalau nak selamat kita tunggu dia pecah dululah. Tapi boleh diperhatikan lah sebab plantation pun ada catalyst lah yang mana plantation kita ada low crop season lah yang mana daripada November sampai Februari tak silap kita punya buah kita which is the penghasilan dia sangat sikit. So demand still ada tapi buah untuk supply kurang. So mungkin akan ada rally lah and confluence dengan kita punya weekly punya index. Dia duduk dekat trendline ni and tengah consolidate lah. Kita tunggu nak ke atas nak pecah. So boleh diperhatikan plantation saya hijau kan, maksudnya boleh diperhatikan. So properties downtrend yang sangat lama, sangat panjang. Sehinggalah dia dapat pecahkan dia punya downtrend line dia pada November 2020. Line merah ni adalah waktu COVID berlaku. So sekarang dia cuba naik dan dia membuat sideway kat sini. Dekat sini. So kalau ikutkan dekat sini dekat dia point 682 681 ni is a very strong support lah sebab dia dah test banyak kali 1, 2, 3, 4. Sekarang ni dia nak menuju ke situ. So saya jangkakan mungkin dia nak buat properties ni kalau ikutkan dia macam dah terlalu ke bawah lah. So untuk dia nak pergi pada waktu COVID dulu tak mungkin lah, kecuali kalau ada berlaku satu sentimen yang sangat kuat macam COVID dulu baru dia akan pergi balik pada that level lah ataupun this level. Tapi sekarang ni kalau nampak dari segi dengan ekonomi nak recover, mungkin ini adalah last point dia. Saya tak tahu ni cuma jangkaan je. Last point dia ataupun dia punya last strong support dia. So kita boleh anticipate lah untuk dia buat reversal lah. Kalau reversal double bottom, kita tahu double bottom kan. So dia mungkin nak buat dia punya bottom yang nombor 2. So dia boleh perhatikan untuk properties. Mungkin dia nak buat satu wave ke atas ni. Bolehlah kita tempang untuk dalam dia punya ranging ni. And this one pun sekejap oh ni daily sebab dia dah pernah buat pun kat sini Dia dah pernah buat ni, range mesti dia pecah. So kat sini pun kita mengharapkan dia pecah lah. Properties boleh diperhatikan. And then next construction
Construction ni pun sama juga, kalau ikutkan dia dah duduk dekat bahagian yang agak bawah lah construction ni. Dah dekat sini dah pun. Ni dia punya lowest point dia. COVID point dekat sini. So apa ni, macam saya cakap, kalau tak ada sentimen yang sangat kuat, sentimen buruk orang kata yang sangat kuat, mungkin ni adalah last point dia untuk dia singgah lah sebelum dia nak meneruskan kenaikan. And sekarang ni pun dia dah pergi dah ke arah ni, last support dia. So mungkin sebabnya ni pun saya detect dia ada satu trend line, down trend line yang channel. So mungkin dia akan consolidate dalam ni lah. So kita boleh tumpang kat wave ni ya. Kita boleh tumpang kat sini. Nak pergi mana dia akan ke atas dulu lah. Sebelum kemudian kita tak tahu lah, mungkin dia atas ni nak terus ke atas ataupun mungkin dia akan terus consolidate sebelum dia nak pecah. So kita boleh tumpang wave ni. So construction positif hijau. Boleh perhatikan industrial pun dia respect dekat dia punya down trend line bawah dengan trend line atas dalam channel lah kalau kita nampak. And dia selalu confluence dengan dia punya support and resistance dia. So macam tengok kat sini dia ada very strong support and dia confluence dengan trend line dia which is the touch. Sama juga dekat sini RBS dia touch dengan trend line dia. Nampak tak? Macam kat sini RBS juga dia touch dekat trend line dia dekat sini. So dia very respect dengan trend line dia, mungkin tu dia punya perangai. Dan dekat sini kalau trend line tadi mungkin dia akan sampai dekat sini trend line ni. So mungkin industrial ni mungkin dia nak naik terus ataupun dia bila lega sampai jumpa trend line dia kat sini balik, dia akan naik ataupun mungkin dia nak bagi diskaun lagi kat kita. Dia pecah dulu, dia jumpa trend line sini atau dia pecah sampai sini lah. Tak pasti. Tapi boleh diperhatikan. Wait for candle confirmation lah untuk next week ke mana hala tuju dia. So properties construction industrial ni kalau perasan tiga-tiga ni positif. So sebab apa? Sebab properties construction industry ni dia sebenarnya ada kaitan. Dalam industri kita tahu ada building materials, kita tahu ada besi kan. So besi, building material ni diperlukan untuk geng-geng properties ni untuk buat property lah and then property ni diperlukan orang-orang kontraktor untuk buat that construction. So tiga ni basically attacking sector lah kita panggil and dia ada hubung kait. So kalau tiga-tiga ni tiba-tiba indeks kita tengok dia confluence, indeks semua tengah duduk dalam teritori yang cantik, mungkin dekat support. So kita boleh perhatikan sebab dia ada kaitan. Dia selari lah. Dia selari dengan chain tu. So next energy. Tadi kita dah tengok brand, kita nak lagi selamat tunggu brand pecah 80 lah, $80. In fact dia punya indeks pun tak cantik dah pecah trend line kat sini. Now dia tengah buat series of downtrend lah. Low high, low, mungkin naik sekejap, low high, low. Ataupun kalau kata sentimen kita okey, mungkin dia akan rebound. Dia touch sini dulu, kita naik lah. So tak ada kepastian lagi dekat untuk energy ni. So kita ignore dulu, semerah kan. Same goes to transportation. Transportation pun dah pecah trend line November. Tu dah jatuh lah. So kita tak nampak lagi dia nak buat apa. Kalau nak lagi confirmation, dia kena at least dia kena buat satu series of uptrend lah. Mungkin kat sini dia naik, jatuh. So kalau dia boleh tarik uptrend tu, kalau boleh tarik trend line tu, baru kita ada satu confirmation yang okay, dia nak buat trend line baru lah. So, sekarang ni dia duduk dekat support lah. So untuk trader-trader yang agresif, you boleh buy on support lah. Tapi you punya risk mungkin rendah lah. Untuk trader yang validation, you boleh tunggu for the candle confirmation lah, untuk tunggu dia punya direction dulu untuk transportation. Ini pendapat saya lah, sebab strong support dia adalah dekat 806, 804 ni. So agak jauh lagi. So kalau kata sini kuat dia boleh rebound pun boleh diperhatikan lah. Tapi kalau saya ignore dulu for the time being, tunggu dia punya confirmation of direction. Telecommunication, yang ni chart dia, saya pun tak tahulah nak cakap macam mana kan. Dia macam ni kan. So ni dia buat consolidation kat sini. Ingat dia nak naik tapi tak ada turun walaupun kita ada sentimen yang best lah, macam 5G, 6G pun dah dibincangkan semua kan, tapi indeks tak gerak-gerak. So sekarang ni pun kalau nampak dia punya strong support dia adalah dekat level 612. So belum sampai lagi
belum sampai. So tunggu dia rebound kat sini and dia meneruskan kenaikan lah. So this one negatif telecommunication. Utilities tak ada apa nak diperhatikan sebab utility pun tak banyak stok-stok yang boleh diperhatikan, macam apa, ada tenaga, syarikat air semua kan. Even saya kerja tenaga pun saya tak beli, saya tak tengok pun saham tenaga sebab tak best lah. So utilities pun kalau boleh tengok pecah trend ini dia dah down, China downtrend, pecah lagi, and this trend line pun kita nak ingat dia nak buat trend, dia nak buat apa ni, uptrend, tapi dia kat sini pun dah pecah tu, tak tahu dia nak ke mana. So tak apalah, tak kisahlah dia nak pergi sini ke nak pergi sini ke, kita tak perlu perhatikan lah sebab tak banyak lah saham-saham yang boleh, yang seronok untuk diperhatikan dalam utility sector ni. Finance pun tak ada saham-saham yang untuk kita perhatikan, tapi cukup lah untuk kita ambil tahu sebab mungkin dah dikaitan dengan apa ni, ekonomi dunia kita, dia macam penunjuk juga. So sekarang dengan sideway lah, in overall sideway, finance sideway. Sideway maksudnya apa, uncertain lah, dia nak ke atas ataupun nak ke bawah. Sama juga macam KXL kita lah, tak tahu nak ke atas ataupun nak ke bawah. Kita kena tunggukan satu confirmation, satu catalyst yang kuat untuk confirmkan okey semua nak ke atas. Healthcare ni okey, dia dah betul-betul duduk dekat saya boleh kata ni akar lah kot, dah paling bawah dah ni kan, dekat strong support dekat sini, tapi still dalam channel downtrend line. So healthcare pun saya merahkan juga sebab healthcare ni dia defensive sector tau. Defensive sector ni maksudnya benda-benda yang apa ni, hari-hari akan ada orang sakit, hari-hari akan ada orang pergi beli ubat, hari-hari akan ada orang pergi klinik. So dia defensif lah, dia bukan macam teknologi, yang mana teknologi ni kita tahu dia ada projek baru, dia catalyst lah untuk naikkan desktop. Dia ada projek baru, dia ada news baru. So that one kita panggil apa ni, attacking lah. So ada benda je pak kan. Macam healthcare ni dia macam utilities lah. Utility tenaga kan. Kita hari-hari pakai elektrik kan. So kita tak ada nampak apa-apa ini catalyst yang boleh mengatakan tenaga ni akan naik kan. So dia defensive sector lah, sama macam healthcare. Hari-hari orang sakit, hari-hari orang apa ni, beli ubat, hari-hari orang pergi klinik kan. So dekat sini je, masa wave ni je dia naik sebab apa sebab defensive sector ni dia tukar jadi attacking. Sebab apa? Sebab adanya catalyst COVID lah. Kat situ semua tahu yang mana COVID ni ramai orang akan apa ni, mungkin akan sakit, perlukan pakai apa ni, lepas tu perlukan PPE, glove dan macam-macam lagi kan. So dia bertukar sekejap kat sini jadi attacking sector tau. So that's why dia boleh naik macam ni lah. So sekarang dia dah turun balik. And Omicron tu kemungkinan boleh jadilah macam ni, tapi kita perlukan satu confirmation yang kuat lah. Omicron ni kalau kata, mungkin ada statement yang keluar kan, Omicron ni lebih berbahaya daripada COVID. So di healthcare ni saya akan tukar menjadi apa ni, attacking sector lah, and boleh diperhatikan lah. Tapi for the time being tak ada apa-apa yang boleh diperhatikan lah, sebab mungkin akan jalan-jalan macam tu sajalah. Kalau kata tak ada apa-apa sentimen yang tidak baik lah, maksudnya kalau Omicron ni okey, tidak memberikan apa-apa bahaya kepada kita, maksudnya vaksin kita mungkin berkesan, boleh lawan. So healthcare akan macam tu sajalah. So, kalau nak cepat lama pun tak pastilah sama ada dia boleh pergi balik kepada point yang sebelum yang tertinggi ni atau tak lah. Tapi kalau pendapat saya mungkin tak lah. Sebab boleh tengok sebelum ni pun dia macam tu je. Ada satu catalyst baru dia boost lah pergi. So sektor boleh tengok plantation, properties, construction, industrial. Ini adalah 3 serangkai, property, construction, industry, 3 serangkai sebab dia berkait. Plantation sebab ada apa ni tadi, ada catalyst, low supply, demand ada, supply low. Teknologi consumer just careful. Yang merah-merah ni tak perlu tengok lah. So that's it pasal sektorial. Next apa oh okey, stok yang untuk kita perhatikan lah. Stok yang untuk kita perhatikan, okey, okey macam saya sebenarnya saya ini antara stok yang sempat saya tengok lah, sebab saya pun sebenarnya dah 3 minggu tak terlibat dalam pasaran lah, sebab due to apa ni, dalam market kita yang agak teruk. So saya mengambil tindakan untuk duduk tepi lah, lihat lah, and tunggu peluang. Kalau ada peluang yang macam ni, mungkin market crash kan sampai kat point ni kan. Ni orang kata banyak lah, kalau kita dengar orang cakap kalau sampai je point ni you all in je, sebab confirm lah dia akan naik, dia cover. So saya lebih kepada menunggu peluang lah kan. Sekarang ni lagi satu nak tenang-tenang, so saya pun tak masuk.
Tapi saya sempat semalam untuk tengok apa-apa beberapa stok yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama adalah dominant. Yang ni basically stok-stok yang saya nak bagi tahu ni, stock selection ni saya ambil daripada macam yang cikgu kita ajar lah. Breakout 20 days lah. Saya simpan semua breakout saya 20 days dekat sini. Ni sekadar nak cerita macam mana cara saya lah. Cuma saya lebih nak kepada simplified dan mudah lah. So saya letakkan di dalam satu folder lah. So kalau kata Signtech ni semalam dia dah breakout, lepas tu hari ni dia breakout lagi, so dia punya list akan jatuh ke bawah lah. So on weekend basically kita akan latih mata je lah kan. Saya gerak-gerak macam ni kan. Saya nampak yang cantik, saya masukkan terus dalam watchlist lah. And then saya pun ada buat, saya simpan juga breakout 52 weeks high lah. Basically 52 weeks high ni dia lagi kuat daripada 20 days high lah. 20 days high ni sebab apa? Dia buat kenaikan untuk berapa hari untuk 1 bulan 1 bulan punya kenaikan tau. Tapi 52 weeks high ni dia buat kenaikan untuk 1 tahun. So kita boleh tahu lah kat situ macam wah, saham ni dia buat kenaikan tertinggi dalam 1 tahun lah. So dia lagi kuat. 20 days pun dia kuat juga, which is dia datang dulu, kemudian baru datang 52 weeks high. Tapi saya simpan dua ni sebab apa? Sebab 52 weeks high ni dia jadi tak banyak sangat lah. So kalau macam hari Isnin, Selasa kan, saya ada masa terluang macam rasa macam nak rempit ke apa, saya buka 52 week high je. And lagi menarik jugalah dekat sini kan. So kalau kata on the weekend saya akan buka 20 days high lah, dia banyak sikit lah. So yang untuk stiker ni, hijau basically FA okay. Ni yang saya punya evaluation sendiri lah, FA okay. Untuk biru ni dia punya QR dia menurun. So mungkin saya nak careful sikit. Orange ni basically turnaround lah. Maksudnya dia daripada teruk, lepas tu dia mau buat satu mungkin daripada dia punya contoh macam Rafi kan, dia membuatkan QR dia rugi, tapi dia membuat satu QR yang untung pada masa akan datang. So kita jangkakan kat sini apa tahu, selalunya kita jangkakan kalau dia berjaya membuat perubahan ni, dia akan pergi lebih more better lah. So turn around. So saya akan orange lah yang mana turn around. Yang biru ni basically yang mana saham yang membuat quarter report penurunan dari segi quarter dia. So kenapa saya based on quarter kan, based on FA lah. Sebab FA ni pun sebenarnya actually as is a catalyst lah, catalyst. So good FA biasanya saham tu boleh pergi. Kalau FA yang teruk, dia bukan tak boleh pergi, tapi FA yang okey ni kita rasa mungkin lagi yakin dan lagi tenang lah. Macam tu. So kalau kadang ada orang kata macam saya ada 5 contoh, ada 5 saham pilihan kan, tapi nak masuk yang mana ni kan. So saya akan ambil yang nombor 1 yang risk rendah. Selalu saya akan ada lah kat sini yang risk less than 4%. Nombor 2 saya akan ambil stiker hijau lah, yang FA okey lah. So baru akan ataupun yang dia buat turn around warna orange lah. So first dominant ni kalau tengok dia dah berjaya pecahkan dia punya all time high tau. Yang mana waktu ni dia punya strong resistance dia adalah pada strong resistance 2015, dia ada test balik 2019 and now dia dah pecah and dia tengah rest atas dia punya RBS lah. So kalau pecah 52 week high ni, pecah all time high ni basically kita tahu sky is the limit lah. Sebab kita dah tak ada previous resistance basically. Dia akan naik macam tu. Sky is the limit lah. Kalau kat sini, contoh kat sini kita tahu ada resistance kat sini. Kalau kat sini kita tahu dia ada resistance kat sini kan. Tapi bila 52 week high dengan all time high ni, sky is the limit lah. Tak ada, belakang ni tak ada. Tak ada trader-trader yang tercedok kat sini yang mana dia nak TP bila harga dah sampai kan. So dia akan naik dengan lagi laju lah. So dominant boleh perhatikan ni sektor kayu Tadi kita punya catalyst kayu lumber okey So ada sentiment dekat kayu tau. So dominant boleh perhatikan, mungkin dia nak follow with the commodities lah, komoditi tengah naik, dia pun nak follow jugalah naik. Nombor 2 is a sign. Ini household, sektor consumer household, tapi dia buat kitchen cabinet dengan wardrobe. And dia punya kilang terbesar di Malaysia lah. So kitchen cabinet and wardrobe ni ada kena dengan kayu jugalah, that's why lah mungkin dia pecah juga. So dekat sini
kita boleh tengok dia dah pecahkan dia punya all time high dia, yang mana all time high sebelum dia adalah pada 2015. So it is a very strong resistance lah yang dia dah pecahkan, and sekarang dia retest balik dekat RBS dia untuk sign. So orang boleh katakan ni macam fresh breakout lah. Selalu kita nak masuk fresh breakout kan, waktu ni lah waktu-waktu yang perlu kita perhatikan lah. Sekejap buka 1 tahun. Okay, so lama ni accumulate ni daripada March ni. Accumulate, okay, baru dia pecah. Sekarang ni, ini kalau based on chart pattern, dijangkakan mungkin dia boleh pergilah sampai tinggi 7 ni. And dia dah pecah dah pun dia punya flag pattern ni. So mungkin dia akan turun dulu lah ni. Saya rasa dia akan turun dan dia akan meneruskan kenaikan. So kat sini saya tak letak trading plan lah, sebab trading plan ni dia berubah-ubah, dia ikut masing-masing. Sebab macam dulu saya suka masuk breakout, sebelum saya join kat SP saya suka masuk breakout. So trading plan saya selalu dekat sini lah, pecah ni masuk kan. Tapi sekarang ni kalau ikut validation, trading plan saya macam dia selalu berubah-ubah. Macam besok, kalau nak masuk besok mungkin kat sini kan. Tapi kalau dia jatuh-jatuh, saya punya entry saya dah makin kurang, turun-turun macam tu. So trading plan ikut kepada masing-masing style trader masing-masing lah. Macam saya punya trading plan, saya cuba berubah lah. Yang saya akan mencari, tunggu sampai kepada waktu yang mana risk adalah yang paling rendah sekali, yang masa tu saya akan masuk. So nombor 3, Wellcal lah, industrial material. Yang ni buat, tak silap dia buat hose kot, rubber hose. So pun sama, dia berada dekat, sekarang ni kalau ikutkan, okay, daripada 2016 kalau kita tarik satu channel downtrend line, dia dah break down. So dia dah break down trend line dah. So orang kata kalau satu downtrend yang lama macam ni daripada 2016 and dia break, jangkaan untuk dia pergi lebih jauh tu ada. So ini dia dah break down trend line dia minggu lepas. And sekarang ni dia tengah betul-betul berada cuba memecahkan dia punya strong resistance dia. So yang ni pun boleh diperhatikan lah. So kita punya entry basically wait, tunggu dia pecah dulu. Dia rebound, dekat sini kita cari entry lah, dekat high low. Nak masuk breakout pun boleh, tapi nak letak support tu mungkin tak tahu. Tapi kalau untuk intraday player, you boleh masuk kat mana-mana. Wellcal, EFOS. So sebab sebab KSI kita pun tak apa nak cantik. So saya macam banyak main dekat weekly lah, maksudnya kita cari saham dekat weekly supaya kita nak tahu, kita nak confirmation lah yang mana price tu sekarang tengah duduk betul-betul dekat strong RBS, tengah duduk betul-betul dekat strong support. It's not bukan yang support, kita nak dekat last support, betul-betul support yang terakhir lah. Sebab kalau nak masuk buy yang support pun kita rasa lebih yakin sebab KSI kita tengah very volatile. So saya mencari saham-saham yang macam ni lah, yang duduk betul-betul dekat strong support dia lah. Macam kat sini kita boleh tengok daripada 2016 selalu dekat test, ada test lagi, ni dia pecah, okey dia bocor. Okey tak boleh pecah, okey dia dah pecah. Dia bocor, lepas tu dia cuba buat double bottom kat sini, and dia dah pecah, and dia masuk balik And then A4 ni kita boleh nampak dia duduk betul-betul dekat atas RBS dia lah sekarang. So tengok weekly, kita dah macam Cikgu Nas ada ajar hari tu topik supply and demand kan. So you cari a very significant support and resistance, and then masuk kat daily lah. Daily masuk 1 year. Kalau boleh nampak kat sini pun dia dah pecah downtrend line. So dia tengah bagi peluang actually, dia tengah retest RBS ni, tengah bagi peluang kat kita. So boleh diperhatikan lah untuk siapa yang nak masuk EFOS. EFOS yang software lah, yang kita punya M+ ni software ni. So EFOS hijau maksudnya FA dia okey. So ada catalyst lah. Next, SP Setia properties. Tadi kita dah masa kita tengok index properties kan okey kan. So cari-cari terjumpa dekat SP Setia. Weekly dia downtrend, lama punya downtrend, dah pecah kat sini November 2020. So dia dah buat satu pattern kat sini, boleh panggil double bottom juga lah kat sini kan. And dia pecah. Maknanya saya dah tunggu dulu hari tu RM1.2 kat sini tunggu. Tapi itulah, tengok je and terlepaslah wave 40% ni. So sekarang dia bagi peluang, dia dah turun dan dia bagi peluang. Dia bagi peluang and duduk betul-betul, dia rest betul-betul dekat RBS dia.
Kalau daily, daily betul-betul dia rest dekat RBS dia. So SPCT dia punya QR dia biru sebab dia punya quarter report dia agak menurun tapi itulah kalau kata sekejap SPCT menurun quarter dia. Tapi ini kalau siapa yang dia tengok based on ni lah kan, dia nampak okay menurun, which is very bad sentiment lah. Mungkin dia akan meneruskan penurunan lagi. Tapi untuk siapa yang rajin bedah quarter report, bila bedah lah, bila tengok dekat sini, dia bedah dia, sebenarnya ada sebab lah, ada sebab. So dia punya progress dia tak dapat diteruskan masa ni. Masa Jun tu sebab ada MCO. So boleh katakan progress dia terberhenti dan dia tak dapat lah dia punya claim tu. So that's why dia punya quarter report pun tak berapa memberansakan and apa ni, sekarang ni pun bila kita dah resume balik, MCO kita pun dah tak ada. So kemungkinan dijangkaan mungkin lepas ni dia boleh buat satu kenaikan yang hebat lah untuk dari segi dia punya revenue dan profit dia. Ini kalau siapa yang rajin bedah quarter report lah. That's why kalau dalam quarter report kita pelik kan, kita macam kenapa saham tu QR dia merah tapi dia naik kan, sebab ada orang yang rajin baca, dia rajin baca kat dalam ni. Baca-baca biasanya company dia akan cerita lah kenapa dia merah kan, and dia punya sebab tu kita boleh terima. Maksud kita macam okay, sebab ada MCO. Yang mana sepatutnya profit dia 100 juta tapi sebab MCO tu dia tak dapat dia meneruskan progress dia tak dapat claim dia, and dia ada floating 1 juta. So kat situ pabur-pabur ni dia dah tahu, next quarter mesti gempak ni sebab dia dah campur dia punya progress yang tu, campur progress yang terbaru. So dia dah boleh, pelabur dah boleh baca, dah boleh anticipate, dia pelabur pun masuk lah. So next quarter memang gempak macam tu lah. Untuk ini orang kata kalau nak go detail untuk quarter report punya strategi. Sama juga macam DNEX, macam Asia kan. Macam Asia kita nampak ada satu quarter ke berapa dia membuat satu kenaikan yang besar tau. So untuk yang baca quarter report yang mungkin dia tengok macam ni kan, dia nampak besar profit dia. Tapi untuk siapa yang bedah, rupanya Asia tu dia buat apa? Dia jual kapal terbang. Dia jual kapal terbang memang profit dia banyak kan, tapi untuk akan datang tu adakah dia akan jual kapal terbang lagi? Memang mungkin tak. So profit dia akan menurun lah akan datang sebab profit dia is a one off punya profit lah orang kata. Dia jual kapal terbang dia sebab dia nak cover dia punya loan kan. So next kita jangkakan akan berkurang lah sebab yang sebelum ni dia jual kapal terbang. Yang kali ni dia meneruskan as per dia punya operation yang memang kurang. So orang tak masuk lah macam tu, tapi siapa yang masuk tu dia kena trap lah sebab dia tak bedah quarter report tu. Dia tak tahu, dia cerita sebalik kenaikan yang mendadak macam Asia tu kan. Sama macam DNEX. Kenapa DNEX quarter report gempak tapi tak naik? Sebab dia macam tu, ada cerita kat belakang dia. Untuk siapa yang rajin baca quarter report lah. So SPCT tengah bagi peluang Next SL. SL ni sebab saya nampak macam dia ni tengah duduk dekat satu strong support lah kalau ikutkan. Support dia daripada 2019, dia ada test kat sini main-main. Sekarang ni dia tengah consolidate. So cuma yang ni quarter report dia belum keluar lagi. So mungkin boleh tunggu untuk quarter report dia keluar dululah supaya kita boleh anticipate lah. Kalau kata quarter report dia bagus, mungkin dia boleh buat breakout, dia retest and tunggu high low yang kita boleh perhatikan lah. Sebab kalau tengok pakai volume profile pun nampak line dia kat sini lah yang terpanjang tau. So maksudnya accumulation berlaku kat sini lah. Maksudnya ada orang collect kat sini. Ini line paling panjang ni, ada orang collect. So collect ni maksudnya apa? Accumulation sebelum dia nak meneruskan uptrend lah. So boleh tengok lah untuk SL ni. SL buat apa? Saya tak sempat tengok SL. Macam ni turnaround dia daripada teruk dia ke bagus. So kita jangkakan dia akan lagi bagus lah lepas ni. Tu cara kita nak anticipate, nak interpret lah. Macam dalam kita punya technical analysis juga lah, price move in trend kan. So kalau dia uptrend, dia kemungkinan untuk naik lagi tu akan naik kan. So SL jual ikan, saya tak tahu. Sekejap
Dah nak tunjuk yang SPCT tadi lah. So boleh nampak EPF dia dah start collect. EPF dah start collect. Ini bukan saya nak kompang SPCT lah, macam nak tunjuk lah macam mana kita nak tahu company tu apa yang berlaku di belakang je. Macam ni saya nampak EPF tengah collect. Lepas tu kalau you nak tengok siapa ada dekat dalam in the market, boleh gunakan Bursa Marketplace lah. Pergi kat ownership, boleh tengok lah. Ni orang kata, kalau siapa yang belajar FA, Ken Slim dalam huruf I tu institutional tu, dia cakap cari saham-saham yang ada jerung kan. Macam SPCT ni saya tengok ada PNB, ada KWAP, EPF, Poly Mutual, ada Vanguard ni, Foreign ada Lembaga Tabung Haji. So banyak jerung lah di dalam ni. So siapa yang nak swing lama ataupun nak invest, boleh tengok detail ni dekat Bursa Marketplace lah. Ni sekarang nak share lah, nak tengok. Next, RGT BHD, RGT Berhad. Weekly pun nampak tengah test lah dia punya RBS ni. Boleh kata tengah test RBS lah. Dia dah pecah dah dia punya downtrend line. Dia cuba membuat uptrend lah kat sini. So pun boleh diperhatikan lah dari segi 1 year. Ya, dia tengah test dia punya strong RBS lah kat sini. So aggressive trader mungkin boleh buy on support, tapi untuk yang trader yang confirmation macam saya suka tunggu validation lah. So boleh wait for validation. Next, Nilex weekly. Okay, dia dah pecah dia punya level all time high daripada 2007. Lama 2007 dia dah pecah kan. So itu sign of momentum lah. Kita tahu momentum. Even sekarang ni pun lama kita nampak dia accumulate yang sangat lama. Dia accumulate and dia break ada punya previous high dia, which is pada tahun 2017. Dan sekarang ni dia tengah buat pattern lah, boleh panggil flat ataupun pennant lah kat sini. So betul-betul sekarang ni dia tengah rest dekat dia punya actually dia berlega-lega dekat kawasan previous all time high dia, dan dia dapat break balik lah. Hanya harga dah pergi kat sini. Itu saya tunggu kat sini lah bawah ni, tapi itulah terlepas tengok sajalah. So dia dah buat kenaikan minggu lepas. So weekly, tengok daily. Daily pun baru nak start sebab dia baru je pecahkan dia punya 52 weeks high dia. So fresh backup lah. Baru je lagi. So mungkin nak pergi jauh lagi lah. Cuma mungkin kalau nak tengok contoh Tafi boleh nampak macam dia kat sini macam ni lah dia. Dia macam kita nampak consolidate lama kan. Bila dia pecah je punya 52 weeks high dia, ke bulan ini FBO punya style lah. So once pecah 52 weeks high memang akan pergi lah. So sama juga macam Nilex ni, kita nampak dia macam baru lagi. Dia kata level apa? Level ni lah. So baru lagi masih baby lah. Boleh diperhatikan Nilex. Ni pun dia ada buat satu pattern naik and dia accumulate and dah break pun. So jangkaan mungkin dia akan jatuh, retest balik dia punya trend line ni, ataupun dia berlega-lega atas ni sebelum dia naik lah, ataupun dia nak naik terus pun boleh sebab RSI masih di tahap 50 lebih lah, 58, 59. So boleh diperhatikan. Kemudian scope ni baru-baru ni dia buat penurunan QR dia buat ada sikit penurunan dari segi profit, tapi tak apa, kita trade sebab kita trade based on price action. So this one is RBS lah, strong support kat sini, kita nampak dia dah break. Sekarang tengah berlega-lega, betul-betul tengah touching dekat dia punya atas previous RBS. So untuk entry boleh tengok dekat daily lah. So daily dia tengah bagi peluang lah. Kat sini dia dah retest, kat sini dia tengah ada satu rejection, hammer kat sini. So mungkin dia akan
Kalau dia kuat dia akan retest dan akan terus buat kenaikan satu wave ke atas lah. Tapi kalau pecah kita ignorekan dulu. Tunggu untuk next peluang. So itu scope industrial material. So tadi since plantation ada catalyst. So boleh tengok lah dua stock which is Hanlen. Hanlen pun turn around kalau Oren maksudnya dia buat satu penambahbaikan kat dia punya quarter report dia. So strong support kat sini. And sekarang ni kita nampak dia dah break. Minggu lepas dia dah break tapi dia patah balik. And sekarang ni dia tengah berlegar kat dalam ni lah. So boleh tengok. Okay, dia tengah consolidate untuk daily. Sama juga dengan TH Plan. So plantation juga. Strong resistance kat sini. Dia dah pecah. Satu bull candle. And sekarang dia tengah retest RBS dia lah, tak pecah lagi. So TH Plan pun boleh diperhatikan untuk sektor plantation lah. Untuk nak intraday ke, simpan take money. Kalau nak swing, macam tadilah kita dah tengok kita punya leader kita KSI tengah territory bearish. So swing kena hati-hati sekarang. Kena cari betul-betul sharp exit lah. So tak ada dah.